Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Zahrin, Biometrik 222-389, dan sahabat saya akan membentangkan tentang isu kajian kursus penghayatan etika dan peradaban kami yang bertajuk Isu Perubahan Iklim Akibat Perbuatan Manusia. Baiklah, sebagai permulaan, saya akan beri sedikit penerangan tentang isu perubahan iklim dunia ini. Isu perubahan iklim dunia ini adalah perubahan yang melibatkan perubahan sistem iklim dunia secara keseluruhan. Ia merangkumi perubahan dalam suhu dunia, corak hujan, cuaca ekstrim dan fenomena iklim dunia yang berlaku secara berskala global. Antara contoh yang boleh kita ambil yang sedang dialami oleh seluruh dunia adalah pemanasan global. Pemanasan global ini berlaku akibat daripada pelepasan gas rumah hijau, iaitu karbon dioksida, gas metana dan gas nitrogen. Salah satu sebab pelepasan gas-gas ini berlaku adalah daripada aktiviti manusia. Contoh, pelepasan asap-asap hitam daripada kilang dan penebangan pokok-pokok di hutan secara tidak terkawal. Maka dalam pembentangan ini, kami akan membentangkan tentang punca-punca isu perubahan iklim dunia berlaku dan langkah-langkah mengatasi isu perubahan iklim. Seterusnya kita beralih kepada agenda utama kita, iaitu punca-punca perubahan iklim ini berlaku akibat daripada perbuatan manusia. Secara umumnya, terdapat pelbagai faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim dunia ini berlaku akibat perbuatan manusia. Namun kami telah menyimpulkan bahawa terdapat 4 daripada kesemua tersebut adalah punca-punca utama berlakunya perubahan iklim tersebut. 4 tersebut adalah, pertama sekali adalah pengangkutan manusia, yang kedua penebangan hutan, yang ketiga industri dan pembuatan, dan yang terakhir sekali adalah bangunan dan kehidupan seharian manusia itu sendiri. Seterusnya kita bergerak kepada punca-punca tersebut. Okey, yang pertama sekali adalah pengangkutan manusia. Pengangkutan merupakan satu daripada 4 daripada pembebasan gas karbon dioksida secara global, di mana lebih daripada separuhnya adalah pengangkutan darat, iaitu seperti kereta, van, truk dan sebagainya. Seperti kita tahu, gas-gas karbon dioksida yang dibebaskan ini akan menyebabkan penebalan atmosfera di udara, dan akan menyebabkan gas-gas rumah hijau ini terkumpul di atmosfera, menyebabkan kesan rumah hijau, kerana gas-gas hijau ini akan menyebabkan cahaya matahari yang dipantulkan oleh bumi kita akan diserap oleh gas-gas rumah hijau ini. Maka ia akan menyebabkan suhu di bumi ini semakin panas kerana haba tidak dapat dibebaskan ke angkasa. Seperti kita tahu, pada zaman sekarang semua orang mempunyai kereta sendiri di rumah. Kurang-kurangnya satu keluarga mempunyai satu kereta. Secara purata, kereta membebaskan kira-kira 4.6 metrik tan karbon dioksida dalam tempoh masa setahun. Punca daripada pengangkutan itu sendiri adalah pembakaran produk berasaskan petroleum seperti petrol untuk menggerakkan kenderaan. Ini akan menyebabkan banyak gas-gas hijau ini dibebaskan ke udara seperti metana, gas karbon dioksida dan sebagainya. Ini akan menambahkan lagi gas-gas rumah hijau yang berada di atmosfera dan akan memburukkan lagi keadaan, memandangkan gas-gas ini akan menyerap segala haba yang dipantulkan oleh permukaan bumi ini daripada cahaya matahari itu sendiri. Seterusnya kita bergerak kepada punca yang kedua, iaitu penebangan hutan. Seperti kita tahu, hutan merupakan singki karbon di dunia kita ini. Banyakkan karbon di muka bumi ini dapat disimpan di dalam hutan itu sendiri, di dalam pokok seperti dahannya dan juga rantai-rantai kayu tersebut. Jadi jika penebangan hutan ini berlaku secara tidak terkawal, karbon yang disimpan di dalam pokok itu akan dibebaskan ke udara secara banyak sekaligus. Dan ketiadaan pokok-pokok tersebut akan menyebabkan gas-gas karbon dioksida yang berada di udara itu tidak dapat ditukarkan kepada oksigen. Kerana seperti kita tahu, pokok itu dapat menukarkan karbon dioksida kepada oksigen yang membekalkan oksigen kepada manusia. Jadi dengan ketiadaan pokok-pokok di dalam hutan ini akan menyebabkan ketidakstabilan komposisi gas-gas yang berada di atmosfera kita. Ia akan menyebabkan karbon dioksida punya percentage di udara adalah lebih tinggi daripada oksigen jika keadaan ini tidak dapat dikawal. Jadi kawasan hutan ini juga banyak dipotong untuk memenuhi keperluan semasa, keperluan industri, seperti untuk melakukan aktiviti pertanian seperti pertanian kelapa sawit, pertanian teh dan sebagainya. Dan ada juga yang memerlukan kawasan hutan ini untuk melakukan aktiviti pelancongan, untuk melakukan projek, untuk melakukan hotel ataupun taman tema dan sebagainya.
Terusnya kita akan lihat kepada punca kita yang ketiga, iaitu industri dan pembuatan. Seperti yang kita tahu, industri dan pembuatan ini kita dapat kaitkan dengan kilang-kilang dan rumah-rumah pengeluar di luar sana. Pengeluar-pengeluar ini mestilah menggunakan banyak tenaga untuk menggerakkan mereka punya mesin dan mereka punya tenaga kerja supaya mereka dapat memenuhi keperluan semasa untuk mengeluarkan produk-produk mereka dan melaksanakan servis yang mereka perlukan. Seperti kita tahu, seperti di kilang-kilang kita akan dapat lihat asap-asap yang dikeluarkan daripada kilang tersebut. Ini akan menyebabkan pencemaran udara dan juga akan menyebabkan gas-gas rumah hijau banyak terkumpul di atmosfera. Selain itu, pembuangan sisa industri yang tidak betul juga dapat menyumbang kepada pencemaran alam sekitar, seperti pencemaran air, pencemaran tanah dan sebagainya. Banyak gas-gas berbahaya dapat dibebaskan melalui pengurusan sisa industri yang tidak betul ini, seperti sulfur oksida, nitrogen oksida dan sebagainya. Seterusnya, contoh-contoh dapat kita lihat adalah pembuatan simen dan penghasilan elektrik. Jadi untuk kedua-dua proses ini, ia memerlukan pelbagai tahap dalam menghasilkan produk tersebut, iaitu simen elektrik. Dalam perbuatan tersebut, kita dapat lihat banyak tenaga diperlukan untuk menghasilkan kedua-dua produk tersebut, seperti membakar arang batu dan sebagainya. Mengikut statistik juga, negara Amerika Syarikat menggunakan elektrik di mana 60% daripada tenaga elektrik tersebut adalah daripada arang batu. Jadi tenaga daripada arang batu ini dapat menyebabkan banyak pembebasan gas karbon ke udara dalam proses pembuatan elektrik tersebut. Dan seterusnya, punca yang terakhir dapat kami simpulkan adalah bangunan dan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi apa yang kami maksudkan daripada bangunan dan kehidupan manusia ini adalah cara kehidupan manusia itu sendiri, dan bangunan itu adalah melambangkan di mana tempat kita berada. Mungkin kita dapat lihat kita ini tidak menyumbang kepada perubahan iklim secara banyak, namun jika setiap manusia melakukannya, ia akan menyebabkannya banyak. Yang pertama adalah penggunaan tenaga elektrik secara tidak terkawal. Seperti kita tahu, dalam kehidupan kita zaman sekarang, ia memerlukan banyak alat elektrik di rumah kita, seperti kipas, pengecas telefon dan sebagainya. Jadi setiap tenaga elektrik ini, telah kita bahaskan sebelum ini, dapat menyebabkan pembebasan gas-gas rumah hijau. Ini tidak lagi termasuk bahan-bahan yang menggunakan tenaga elektrik banyak, seperti pemanas air, peti ais dan pengering rambut. Selain itu, dalam proses pembuatan bangunan juga banyak membebaskan gas-gas yang berbahaya jika tidak mengikut prosedur yang tepat. Ia kerana dalam pembuatan bangunan itu sendiri menggunakan banyak simen dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jika tidak mengikut SOP ditetapkan, bahan-bahan ini dapat menyebabkan pencemaran, terutamanya pencemaran udara, kerana bahan-bahan ini dapat terbang ke udara dan menyebabkan pencemaran-pencemaran berlaku. Terusnya, manusia itu juga selalu mengamalkan amalan hidup yang tidak lestari alam. Seperti apabila mereka membeli peralatan elektrik, mereka tidak melihat dahulu peralatan elektrik itu adalah efisien tenaga ataupun tidak. Kerana jika kita menggunakan barang elektrik yang bukan efisien tenaga, ia amatlah memanfaatkan alam sekitar kita kerana ia menggunakan tenaga elektrik yang kurang. Baiklah, maka kini saya akan menerangkan tentang langkah mengatasi isu. Terdapat banyak langkah untuk mengatasi isu perubahan iklim ini. Tetapi dalam pertandingan ini, saya dan rakan dan sahabat saya hanya memilih 4, iaitu yang pertama, tenaga yang boleh diperbarui; yang kedua, pemeliharaan dan pemeliharaan hutan; yang ketiga, etika dalam silibus pendidikan; dan yang terakhir adalah amalan 3R. Baiklah, bagi langkah mengatasi yang pertama adalah penggunaan tenaga yang boleh diperbarui. Masih terdapat lagi banyak negara yang bergantung pada tenaga elektrik yang bersumberkan daripada arang batu. Proses tersebut menjana tenaga yang banyak dan memerlukan haba yang banyak, dan ini menyumbangkan kepada pemanasan global. Oleh itu, langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan penggunaan tenaga sumber yang boleh diperbarui, seperti tenaga solar, angin dan hidroelektrik. Berbagai kajian telah dilakukan oleh pengkaji dan ia membuktikan bahawa sumber tenaga tersebut adalah bersih dan mampan dari sumber alam ini, dan sumber tenaga tersebut kekal dan mampu bertahan untuk masa yang lama, dan ia tidak menghasilkan sisa-sisa atau keburukan yang mencemarkan alam sekitar. Kesannya, pemanasan global dapat dikurangkan dalam kadar yang drastik jikalau kebanyakan negara mengubah sistem sumber tenaga mereka kepada sumber tenaga yang boleh diperbarui.
Baiklah, untuk yang seterusnya, pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Pelaksanaan aktiviti penanaman pokok semula di kawasan penerbangan dapat menyumbang dalam pengurangan pemanasan global melalui penyerapan karbon dioksida di udara. Lebih banyak pokok ditanam, lebih tinggi kadar penyerapan karbon dioksida di udara. Selain itu, pemeliharaan hutan dapat mengurangkan pemanasan global kerana kerajaan boleh mewartakan lagi hutan, simpan dan atau taman negara bagi mengelakkan kegiatan pembalakan secara haram berleluasa. Sekiranya pokok-pokok di hutan ditebang secara haram dan tidak diawasi, maka kadar penyerapan karbon dioksida di negara kita berkurangan. Ini secara tak langsung dapat menyumbang kepada pelepasan gas hijau. Selain itu, rakyat juga digalakkan untuk bercucuk tanam atau mula menanam pokok bunga di kawasan rumah bagi menyumbang kadar penyerapan karbon dioksida di udara. Kesimpulannya, pemeliharaan dan pemuliharaan hutan dapat menyumbang dalam penyerapan karbon dioksida dalam udara dan mengelakkan isu perubahan iklim dunia berlaku. Baiklah, yang seterusnya, bagi langkah yang ketiga adalah menerapkan etika alam sekitar dalam silibus pendidikan. Pengetahuan tentang kepentingan alam sekitar hendaklah diterapkan pada diri seseorang dari kecil agar mereka sedar tentang kepentingan alam sekitar dan impaknya sekiranya ia diambil ringan. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Pendidikan boleh memfokuskan dan menitik beratkan lagi subjek yang berkaitan dengan etika alam sekitar agar dalam silibus pendidikan pelajar. Dengan ini, pelajar dapat pendedahan awal tentang kepentingan alam sekitar dan kesannya ia dapat melahirkan rakyat yang beretika dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Baiklah, yang terakhir adalah 3R: Reduce, Reuse dan Recycle, atau dikenali lagi sebagai amalan 3R, juga merupakan salah satu langkah bagi mengelakkan perubahan iklim berlaku. Amalan reduce merupakan amalan di mana penggunaan barangan yang diperbuat dari bahan yang boleh menyumbang kepada perubahan iklim dikurangkan. Contohnya, pihak pusat beli belah boleh menggalakkan pembelinya untuk membawa beg sendiri agar dapat mengurangkan penggunaan plastik beg. Selain itu, amalan reuse, tayar merupakan salah satu barang yang suka untuk dilupuskan dan mengambil masa. Dia juga menyebabkan pelepasan asap yang banyak di atmosfera. Oleh itu, amalan reuse, kita boleh menggunakan tayar tersebut untuk kegunaan lain seperti menjadi pasu atau kecantikan luar rumah. Seterusnya, recycle. Kerajaan kini sudah menyediakan tong sampah yang berlainan yang berfungsi untuk secara semula mengikut bahan sisa berasingan. Ini juga dapat mengurangkan lagi pelepasan asap dari proses pelupusan sampah tersebut kerana mereka dapat mengasingkan barang apa yang perlu dilupuskan dan mana yang tidak. Kesimpulannya, rakyat juga boleh membantu dalam mengelakkan perubahan iklim berlaku kerana mengamalkan amalan 3R ini. Jadi, apa yang saya dapat rumuskan daripada isu ini adalah semua individu perlulah sentiasa cakna dan mengambil tahu betapa pentingnya isu perubahan iklim yang sedang berlaku ini, dan setiap orang mestilah memainkan peranan masing-masing. Usaha ini tidak akan dapat berjalan jika satu pihak saja yang menggendong tanggungjawab mereka, seperti kerajaan memainkan peranan mereka tetapi rakyat tidak memainkan peranan mereka. Oleh itu, rakyat haruslah menyahut seruan kerajaan apabila kerajaan memberitahu tugasan-tugasan mereka dalam memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik. Tambahan lagi, banyak kesan buruk yang akan kita ataupun umat manusia akan alami jika perkara ini berlanjutan dalam masa yang panjang. Contohnya ialah risiko kesihatan manusia yang lebih tinggi, kemarau berpanjangan dan juga kepupusan spesies-spesies haiwan. Oleh itu, tindakan-tindakan segera daripada semua pihak haruslah dijalankan dalam usaha memelihara bumi kita kerana bumi kita ini merupakan rumah kita. Perkara ini tidaklah mustahil kerana melalui kerjasama global ini, kita boleh mencipta masa depan yang lebih cerah untuk umat manusia dan generasi-generasi yang akan datang untuk mereka hidup dengan aman dan damai di bumi kita. Sebagai rumusan, pada pendapat saya, bukan sahaja kerajaan boleh mengambil tindakan dalam isu perubahan iklim ini, tetapi rakyat juga.
rakyat perlulah ambil peduli dan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar bagi mengelakkan isu perubahan iklim berlarutan lagi. Semua pihak hendaklah sedar bahawa perubahan iklim ini memberi impak yang kepada semua benda hidup, bukan sahaja manusia tetapi haiwan dan tumbuhan juga. Impak ini akan meninggalkan kesan yang lama, contohnya banjir yang akan merosakkan kawasan perumahan dan juga habitat-habitat haiwan. Bencana-bencana alam tersebut akan memberikan kesan terhadap hidup rakyat kerana sumber makanan yang berkurangan akibat kerosakan tanaman daripada banjir atau kemarau yang berlangsungan. Oleh itu, rasa tanggungjawab terhadap alam sekitar hendaklah diterapkan dalam diri masing-masing agar mempunyai kesedaran dalam pentingnya alam sekitar dan impak-impaknya sekiranya isu perubahan iklim ini berlarutan dan berlaku terhadap semua benda hidup.